Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Niki Senyambar. Ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan tumpuan utama kita malam ini. "73 warga SMK Sandakan positif COVID-19. Sarawak kaji semula SOP perayaan Tahun Baru Cina. Sabah beruntuk RM35 juta inisiatif pembangunan pendidikan. Sabah merekodkan satu kluster baharu melibatkan kluster industri pendidikan di Sandakan, iaitu kluster Jalan Pertukangan, kata Datuk Seri Masidi Manjun. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19 berkata, kes indeks adalah seorang pelajar asrama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sandakan berusia 16 tahun. Katanya kes mula bergejala pada 16 Januari lalu dan menjalani ujian pengesanan COVID-19 dan disahkan positif pada hari yang sama. Saringan bagi mengesan kontak rapat kes telah dijalankan dan sehingga kini telah berjaya mengesan 72 lagi kes positif. Kesemua pesakit adalah dalam kategori 1 dan 2 sahaja serta telah diberikan rawatan yang sesuai. Mengulas mengenai kes harian, Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah memberitahu berlaku tren peningkatan kes pada Rabu iaitu 242 kes berbanding 201 semalam. Sebanyak 238 daripada 242 kes baharu hari ini berada dalam kategori 1 dan 2. 3 kes dalam kategori 3, tiada kes dalam kategori 4 dan 1 pesakit dalam kategori 5. Seterusnya, sementara itu 101 kontak rapat yang dikesan dari kluster sama kini ditempatkan di Pusat Kuarantin Projek Perumahan Rakyat PPR Batu Putih sejak Selasa. Menurut penyelaras Pusat Kuarantin PPR Batu Putih, Kapten Abdullah Sabarudin, pihaknya akan tingkatkan tahap kesediaan berhadapan kemungkinan peningkatan kes COVID-19 di daerah berkenaan. Secara umumnya kita di pusat kuarantin ini memang sentiasa bersedia untuk menghadapi kemungkinan adanya kontak-kontak rapat daripada kalangan-kalangan kluster seperti yang terjadi. Jadi persiapan kami di sini di pusat kuarantin ialah sentiasa menyediakan keperluan-keperluan asas yang diperlukan oleh penghuni-penghuni yang akan masuk ke sini. Ketika ini 61 dilaporkan pelajar lelaki manakala selebihnya merupakan pelajar perempuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui Astro Awani di Pusat Kuarantin PPR Batu Putih Sandakan pada Rabu. Masyarakat yang akan meraihkan sambutan Tahun Baru Cina pada 1 Februari depan dibenarkan mengadakan makan besar atau makan malam keluarga pada 31 Januari ini. Itu antara prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan sempena perayaan tersebut yang diumumkan oleh Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq pada Rabu. Tambah beliau, resepsi Tahun Baru Cina juga dibenarkan tetapi hanya boleh diadakan di ruang tertutup dan membabitkan jemputan yang terhad. Tidak dibenarkan rumah terbuka, no open house. Jadi apa yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Kuartet dan juga oleh pihak Kementerian Kesihatan, jamuan tertutup Tahun Baru Cina ataupun kita panggil Chinese New Year Reception. Jamuan tertutup Tahun Baru Cina hanya dibenarkan kepada mereka yang mendapat jemputan saja. Kedua, tidak dibenarkan kepada orang awam yang tidak mendapat jemputan untuk hadir ke jamuan tertutup Tahun Baru Cina. Dan ketiga, tiada sesi majlis berterusan seperti rumah terbuka. Maknanya open house, kita buka, orang tu habis makan, orang lain boleh datang, pusingan dan sebagainya. Tidak dibenarkan. Jadi apa maksud? Apa maksud tiada sesi majlis berterusan seperti rumah terbuka? Maksudnya no multiple sessions, only one session. Tambahnya, resepsi itu juga perlu diadakan dengan mengambil kira 50% kapasiti keseluruhan ruang dan mengamalkan penjarakan fizikal. Beliau berkata demikian pada sidang media di Putrajaya pada Rabu yang turut dihadiri Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong.
Selain itu, katanya aktiviti ziarah dari 31 Januari hingga 15 Februari sempena Hari Cap Gome juga dibenarkan. Katanya lagi, persembahan tarian singa, tarian naga dan tarian harimau dibenarkan namun tertakluk kepada SOP Industri Kreatif Persembahan Langsung Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM. Sembahyang Cap Gome pada 15 Februari 2022 nanti juga dibenarkan dan perlu mengikut SOP pembukaan rumah ibadat selain Islam dalam tempoh PPN Fasa 4. Sementara itu, UGA yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS turut menjelaskan berkaitan prosedur operasi standard SOP Tahun Baru Cina yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Ujarnya pihak JPBNS akan melakukan mesyuarat dan perbincangan sama ada akan terus mengguna pakai SOP tersebut di Sarawak ataupun mengeluarkan SOP sendiri. Kita akan bincang. Saya dah menerima dari Datuk Seri Tosim. So probably this in a short while we're going to discuss sama ada kita menerima apa yang dipakai di Kuala Lumpur ataupun kita ada SOP kita. Memang sementara kita dah ada keluar SOP kita untuk Cina Tahun Baru. But there may be a need to revise in response to some of the public proposal. Tidak sah sambutan Tahun Baru Cina jika tidak diwarnai dengan persembahan tarian singa dan paluan gendang yang juga turut membawa tuah ataupun ong. Berbeza tahun ini, walaupun sambutan perayaan itu boleh dibuat dalam kapasiti 50% dengan keluarga terdekat sahaja, tarian singa tidak dibenarkan diadakan di JPBN Sarawak. Ia bagi membendung penularan COVID-19 termasuk varian baharu seperti Omicron. Bagaimanapun bagi pengerusi pembangunan tarian singa dan Persatuan Wushu Sarawak Kelvin Kong, pihaknya sudah menghantar surat permohonan kepada JPBN Sarawak termasuk kemukakan beberapa SOP terperinci bagi membenarkan acara tarian singa dan naga untuk terus berlangsung. We got prepared a SOP for the SCMC to consider. For example, before we are going out for the performance, we need to do a tester for all the athletes, and then after that one performance finish, we need the sanitizer. Then we are not allowed to go into the house, but we can do it outside the compound of the house. Then etc. like that lah. If dulu, yes. If limit the people for the performance, like actually we are going out. One team is about 23 or 25 like that. So maybe this time we can strictly chop until half, maybe 15 or 16 like that. Jelasnya bukan hanya ingin beraksi bagi sambutan Tahun Baru Cina, namun persembahan mereka itu juga merupakan sumber rezeki pemain yang sudah lama terjejas. So we also like full-time coaches and the committee, they also need to survive. They also got family. So just harap got this bantuan for this group of people lah. Kerajaan Sabah memperuntukkan 35 juta ringgit tahun ini untuk melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan pendidikan yang merangkumi 3 program bantuan. Ketua Menterinya Datuk Seri Hajiji Nur berkata, ia merangkumi 3 program bantuan iaitu Bantuan Aktiviti PIBG Sabah Bagus, Bantuan Ehsan Sekolah Sabah Bisbah dan Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Sabah Aksa 2022. Hajiji berkata selepas mengambil alih tampuk pemerintahan, kerajaan JRS meletakkan portfolio pendidikan di bawah bidang kuasa Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas supaya perhatian khusus dapat diberikan kepada hal ehwal pendidikan Sabah. Katanya ini tidak bermakna kerajaan negeri mengambil alih peranan kerajaan persekutuan di Sabah. Sebaliknya, inisiatif itu adalah untuk melengkapkan program yang dilaksanakan kerajaan persekutuan di Sabah. Hajiji berkata kerajaan negeri serius dalam memastikan kanak-kanak di Sabah mendapat bantuan sebaik mungkin dan mencapai kecemerlangan akademik. Sebelum ini, kerajaan negeri ada menyediakan program bantuan ehsan komputer baik dan bantuan wang pendaftaran IPT Budi.
Seterusnya, pelancaran Wonders of Wilderness di Ocean Wow 1.0 merupakan usaha proaktif para artis tempatan dalam memperkenal dan memperjuangkan seni visual ke peringkat lebih tinggi. Malah mesej yang disampaikan melalui karya seni ini akan mampu meningkatkan kesedaran orang awam terhadap isu-isu semasa. Di mana kita lihat di sekeliling pada hari ini dipamerkan sebahagian daripada hidupan laut bertujuan untuk menyedarkan masyarakat betapa pentingnya kita bersama memelihara khazanah alam ini, terutamanya hidupan laut, agar ianya kekal diwariskan kepada generasi seterusnya. Usaha ini adalah hasil kerjasama artis-artis tempatan kita ini bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, selain daripada pelancongan. Dalam pada itu, beliau berkata, perbincangan turut dilakukan untuk memperluas usaha sedemikian ke daerah-daerah lain di negeri ini. Hal ini demikian kerana ia merupakan platform yang sesuai bagi bakat tempatan menterjemahkan idea dan kreativiti mereka. Contohnya, kalau kita buat berdari perkara ini di Tawau, kita mungkin lebih kepada pertanian. Kalau kita ke Sendakan, mungkin apa yang popular di Sendakan berkenaan dengan orang hutan, buaya, dan begitulah di kawasan-kawasan yang lain. Projek seni yang merupakan cetusan idea anak seni tempatan ini menggunakan bahan terpakai sebagai bahan binaan mural dan ia terletak di atas tapak bangunan lama berusia 100 tahun di pusat bandar Kota Kinabalu. Baik, sejak beberapa hari lepas ada rungutan mengenai kesesakan teruk di Jalan Samarahan Expressway. Laluan penting ini menghubungkan Samarahan ke pusat bandar. Prihatin rungutan pengguna jalan raya, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin meminta mereka untuk bersabar. Jelasnya kepayahan hari ini adalah untuk kesenangan hari esok. Kata Kim Shin, kesesakan berpunca pembangunan projek lampu isyarat pintar yang kini tertumpu di Samarahan. Rancangan kita ialah untuk mempertingkatkan semua ini lampu isyarat, traffic light signal kita semua ke smart traffic light. Ini dah rancangan kita. So we upgrade all our traffic light to smart traffic light yang menggunakan artificial intelligence, di mana ini traffic light dia boleh kawal, we can control the number of vehicle. Misalnya di simpang, dari sebelah sini tak ada kereta, sini banyak kereta, jadi kita bagi masa laluan ini panjang lagi. Itu kita tak, itu yang tak ada kereta itu kita itu merah lah, ya hijau bagi yang banyak kereta. Jadi itu dia automatic, ada sensor boleh kontrol. Tambahnya, proses menukar lampu isyarat kepada sistem pintar ini dilaksanakan secara berperingkat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri Sarawak sempena perayaan Tahun Baharu Cina 2022 di Kuching pada Isnin. Dalam perkembangan berkaitan, kata Kim Shin, penambahan infrastruktur jalan raya di Sarawak turut menyumbang kepada peningkatan jumlah kenderaan. Jalan sudah banyak bertambah, kenderaan pun banyak bertambah. Sebab itulah kita perlulah memberi perhatian berat ke atas dan ini bilangan kenderaan ya. Pada 10 tahun yang lepas, tahun 2010 hingga 2020, penambahan bilangan kita kereta dan motosikal telah bertambah dengan 33.7%, iaitu daripada 1.277.245 naik ke 1.925.463, ya, iaitu 33%. Dan juga ini kemenangan, ya, kemenangan yang berlaku pada 10 tahun yang lepas, 2010 hingga 2020, ya, purata setahun, 1 year average, ya, 1,213 accident cases annually, 1 year. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat dan salam sejahtera.